This 6 volt, 6 volt ni, dia akan tanya awak apakah fungsi 6 volt power supply tersebut. Okey, fungsi 6 volt power supply tersebut to supply voltage to the cathode to allow thermionic emission to occurs. To supply voltage to the filament to allow thermionic emission to occurs. Okay, that is the first one. Nanti saya bagi proper notes. Itu yang pertama. Kedua, soalan biasanya bertanya di kawasan sini. Okay, dalam video ni saya tunjuk buat point nombor 2. Okay, di kawasan EHT. Dalam video saya sebutkan EHT itu sebagai extra high tension. Okay, extra high tension ni tak ada maksud lain, bunyi je hebat. Extra high tension ni maksudnya kita bekalkan voltan juga, tapi voltan dalam keadaan yang sangat tinggi. Biasanya gandaan ribu. Tengok dekat sini. Dekat sini dalam range 0 hingga 5000 volt. Okay, gandaan ribu. Okay, kenapakah kita menggunakan voltan yang sangat tinggi? Okay, tengok sebelah kiri dan kanan. So, EHT pun ada terminal. Kita ada terminal negatif yang disambungkan kepada filament atau cathode. Yang biasa ni kita sekalikan. Okay, sebab itulah bahagian ini dipanggil cathode kerana bersambung dengan negatif terminal of the EHT. And the positive terminal of EHT, this one, is connected to a metal or terminal which is later on called anode. Sebab tu dipanggil anode kerana bersambung dengan positif terminal kepunyaan EHT. Bila kita ada terminal positif dan terminal negatif, what do we have in between it? Apa yang kita ada di antara terminal positif dan terminal negatif? Yang ni awak belajar tajuk elektrik. Cuba tulis kat komen. Bila kita ada dua terminal, ni saya buat banyak sikit mungkin boleh recall kot. Ni positif, positif, positif. This one negatif, 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 negatif. Apa yang kita ada di antara dua terminal positif dan negatif? So kita ada macam, kita lukis dia sebagai garisan keluar daripada positif, masuk dalam negatif. Apa tu? Kita panggil dia apa? Alisa, electromagnetic field. Tak tepat. Apa field? Mula huruf E. E juga. Field juga kat belakang. Jawapannya, ya, Alisa dapat dah. Electric field. Kita akan menghasilkan medan elektrik daripada cathode ke anode. Dan electric field ni bukan biasa-biasa. Sebab apa saya sebut bukan biasa-biasa? Sebab electric field yang kita hasilkan ni datang daripada sumber voltan yang sangat besar. 5000 volt. Contohlah kita guna maksimum 5000 volt. Apa berlaku kepada electric field? Jawapannya, we produce strong electric field. Or very strong. Very strong electric field. Electric field yang sangat besar ataupun sangat kuat. Okay, electric field yang sangat kuat. Apa berlaku kepada charge apabila berada di dalam electric field yang sangat kuat? Contohnya elektron. Elektron pun terkeluar dekat sini, duduk dalam electric field yang sangat kuat. Apa berlaku? Elektron tersebut akan dipecut. Accelerated. So because of we use 5 kilovolt, we produce a stronger electric field. Thus the electron is accelerated. Elektron bukan sahaja bergerak ke arah anode, tetapi dipecutkan. Berlakunya pergerakan elektron yang sangat laju. High speed electron.
high speed electron. Now kita lukis dulu tube dia. Okay, kita lukis tube dia dulu. Tube dia panjang. Okay, kemudian ada a round shape. Okay, kemudian panjang juga. Okay, jangan tak lukis, jangan tengok je, awak pun lukis juga. Step satu-satu. Awak kena pernah melukis. So this the opening dia lah. Belah kiri ni opening dia. Okay, dah buat tube. Okay, kita akan melukis bahagian pertama yang awak belajar hari ni. Apa yang awak belajar? Awak belajar berkenaan dengan thermionic emission. Kat mana berlaku? Dekat filament. Okay, filament berada di sebelah kiri gambar rajah. So kita nak lukis filament dulu. Awak lukiskan panjang macam ni. Lepas tu gulung. Keluar semula. Lepas tu buatlah bulatan kat sini. Buat dot. Okay, yang baru saya lukis ni namanya cathode. Saya label macam ni. Okay, this is cathode. Okay, kenapa kita panggil dia cathode? Kerana kita sambungkan dia dengan negatif terminal EHT. Sekejap lagi saya tunjuk Okay, so untuk kita allow this cathode atau filament ni, okay, kita boleh letak slash kat sini ataupun kita tulis dia filament. So this filament will release electrons dengan syarat awak bekalkan dia enough energy, enough heat energy, barulah thermionic emission berlaku. Okay, macam mana kita nak supply enough energy? Kita tak panaskan dia. Kita tak letak api kat sini supaya dia panas, lepas tu keluarlah elektron. Jenuh kita. Bila nak guna TV je, nak guna komputer je, nak kena cari lighter. So kita sambungkan kepada power supply. So kita letak sini power supply. Okay, yang biasanya bernilai rendah. Biasanya dalam SPM dia guna 6 volt. So kita sambungkan power supply 6 volt di situ supaya filament boleh menjadi panas. Kemudiannya membebaskan elektron dalam proses thermionic emission. Baik elektron keluar, elektron akan bergerak ke arah anode. Now saya nak lukis anode dalam bentuk yang sedikit advance. Okay, anode kita biasanya tak gunalah dalam bentuk bar ataupun dalam bentuk rod. Sebaliknya kita guna dalam bentuk hollow cylinder. Ni berbentuk silinder hollow, maksudnya ada lubang di tengah tu. Okay, saya buat lubang sikit lah. Hollow cylinder. Okay, saya ajar awak satu-satu ni sebab saya takut awak keliru bila baca buku. Tak tahu nak fokus kat mana. So bila baca buku, fokus kat tempat yang saya ajar dulu ni. Mula-mula tube. Lepas tu tengok dekat sini bahagian cathode. Lepas tu tengok bahagian anode. Lepas tu tengok bahagian EHT. Okey, kita nak sambungkan dia kepada bahagian EHT. So tarik satu garisan di kawasan power supply ni, tarik ke bawah. Oh, saya punya ni tak responsif. Okey, sini tarik ke bawah, nampak tak? So tarik ke tengah ni, buat satu titik. Kita buat satu titik lagi. Jarak sikit, buat satu titik lagi. Garis. Kemudian sambungkan dia kepada anode. E H T. Bermaksud extra high tension. Biasanya menggunakan voltan dalam range 0 hingga 5 kilovolt. 5,000 volt. Okey. Kenapa kita guna 0 hingga 5,000? Produce strong electric
field. Menghasilkan medan elektrik yang kuat ataupun yang kuat lah. Okay. Last step hari ni adalah bahagian paling hujung, iaitu bahagian goal kita. Bahagian goal kita sini saya colourkan dengan warna hijau. Yang saya colourkan dengan warna hijau ni kita sebutkan atau labelkan dia sebagai fluorescent screen atau screen fluorescent. Fluorescent screen. Lupa saya nak label satu lagi. Tiub ini berada di dalam keadaan vacuum. Vacuum bermaksud tidak ada partikel udara, supaya elektron yang keluar daripada proses thermionic emission ini tidak berlanggar dengan mana-mana air particles lalu terpesong. So elektron yang berjaya keluar daripada filament akhirnya akan dipecutkan, ke dalam anode kerana anode bercas positif. Sini positif, sini negatif. Lupa pula. Kerana anode bercas positif, maka elektron tertarik ke arah anode dan dipecutkan. Masuk saja dalam ni, kemudian terus dibawa ke skrin. Terus dibawa ke skrin, dan apabila elektron menyentuh suatu bahan pada skrin, ia akan membentuk suatu titik berwarna hijau fluorescent. Seperti dalam video tu. Awak tengok balik video tu, awak nampak satu dot yang bila dekatkan magnet tu, dot tu bergerak-gerak. Itulah bahagian dipanggil fluorescent screen. Tempat di mana elektron jatuh dan membentuk titik cahaya. Saya cuma nak perkenalkan satu lagi perkataan atau summarizekan. Saya nak summarizekan sahaja. Apabila elektron keluar dan dipecutkan, yang saya highlight warna kuning ni, dipecutkan, elektron itu bergerak dengan laju yang sangat tinggi. Ni conclusion dia. This is the fast moving electron. And fast moving electron has one name. Elektron yang bergerak dengan sangat laju, ke arah skrin itu ada satu nama khusus. Dan guess what? Nama elektron yang bergerak laju itu dipanggil sebagai cathode ray. Atau dalam bahasa Melayu dipanggil sinar cathode. Pernah dengar tak perkataan cathode ray tadi di awal minit video tadi? Cathode ray oscilloscope. Saya tanya awak, apa itu cathode ray? Jadi jawapan untuk pembelajaran hari ini, cathode ray itu apa? Cathode ray adalah elektron yang bergerak laju. Tolong jawab dalam SPM 3 perkataan ni sahaja. Fast moving electron. Kalau dia tanya what is cathode ray? Cathode ray is the fast moving electron. Tolong study semula Fleming left hand rule. Sebab esok arah gerakan titik hijau pada tiub ni, dia dipesongkan ke atas ke bawah ke, semua bergantung kepada pemahaman awak terhadap Fleming left hand rule. Tolong study semula Fleming left hand rule untuk pembelajaran esok. So itu sahaja untuk pengenalan cathode ray oscilloscope.